Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat pemotoran, sahabat-sahabat drifter. Okey, pagi ni Haji ada buat video sikit untuk kita sama-sama kongsi sebab ke atas minat korang. Alright, kenapa saya cakap Mustang adalah kereta yang senang untuk kita bawa nak fahami track. Right. Satu, dengan keadaan body dia yang tegap dan berat and then dengan dia punya kuasa dia, power dia, kestabilan dia bila body dia buang untuk kita kawal mudah sikit. Jadi apa yang tips kita kongsi semalam, yang penting saya Haji sendiri nak drift, kita kena kenal pasti track. Bila kita kenal pasti track, kita kuasai track dulu. Layout kita dah bagi, so kita kenal pasti zone-zone yang kita nak attack. Daripada zone-zone tu, kita automatically kita dah create kita punya sendiri racing line zone, right? Dengan laluan kita tu, itu adalah lining. Jadi bila kita dah tahu, dah faham track, baru kita balik pada kereta. Untuk orang yang baru, susah lah untuk dia faham cara nak set up drifting ni. Tapi bila dah faham, dia dah rasa, dah dapat feel tu, senang je. Semua kereta dia boleh buat, right? Salah satunya, contoh kita macam ni, right, Mustang GT. Memang stock standard, tak ada main GG, right? HP 772. Okey, ni dia punya memang top. Dia punya dalam kurungan RPM tu 7000 dia buka. Okey, top dia 2219 Newton meter. Maknanya kuasa torque dia dalam kurungan dalam RPM 6100, torque tu masuk. Dekat sini yang kita kena faham kuasa enjin, dan lepas tu baru kita pandai main gearbox. So dia punya grip depan belakang standard 1.5. Driving wheel dia memang tak ada LSD lock, kita pakai AWD lah. Sebab bila kita pergi ke drift mode, dia akan tukar kepada rear wheel punya style drive, dan dia ada LSD. Macam kita guna LSD lah, rear show belakang, gearbox belakang yang ada LSD. Bila sampai RPM, dia akan lock LSD tu, dia akan spin dua-dua tayar, right? Itu kita panggil limited slip drift differential, self differential. So brake ni korang kena selalu check, dia akan auto reset ke 1500. Alright, kita kena sentiasa bila nak masuk, kita kena check brake, pump, tambah lagi, dapatlah brake. Yang banyak ada masalah braking. So setakat ni tak tahu macam mana nak kekalkan setup tu. Kita dah save pun sama juga. Suspension, travel ni dia punya jarak dia, kita nak long ke kita nak pendek, nak short stroke lah, orang cakap anjutan pendek, mampat. Okey, kalau kita tarik ke kanan, dia akan jadi tinggi kan, dia akan panjang, maknanya kereta kita akan berbuai. So setup dia depan kita bagi main sikit, sebab kita relate pada stiffness ni, kekerasan ni. Bila kita bagi dia gap untuk berbuai, untuk bagi dia panjang sikit dia punya main absorber tu, range mendapan dia tu, travel ni. So dekat kekerasan dia kita bagi maksimum. Sebab apa? Enjin duduk depan. Bila enjin duduk depan, kita perlukan mantap posisi depan ni, sebab kita main mengiring melawan arah. Jadi kita tak nak kita sengit berbuai-buai dan mengganggu direction drifting ataupun sliding tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, walau kita full throttle, kita buat donat kita tak stabil. Kejap-kejap ke kiri, kejap-kejap ke kanan. Lepas tu kita tengok garisan tayar tu berbelang-belang, dia tak sama, dia tak 4 line ngam-ngam. Itu masalah. Right. So yang rem belakang memang kita bagi habis, kita main pendek.
kita tak nak anjutan lebih belakang, tapi kenapa kita kena lembut? Ini kena faham. So bila dia punya short stroke, kalau kita bagi keras, dia lebih keras dan dia akan kurang grip. Kita sekarang kita main traction belakang, jadi kita force kita daripada belakang. So bila kita bagi lembut sikit, mendapan kereta belakang tu, bila kita tekan throttle, dia akan mengenjuk ke belakang, dia akan lebih tertekan. So kita dapat lebih traction. Sebab tu kita tak main grip lagi, kita main standard setup je, 1.5 grip. Incline ni pula sebenarnya untuk permukaan tayar, right? Sebab apa kita main incline depan habis, maknanya dia terkepak habis. Sebab apa? Bila dalam position angle counter steering kita akan menghala ke kanan kan. So bila dia ke kanan, flat tayar tu dalam keadaan mengiring ni, dia akan jadi grip, maknanya dia akan jadi rata. Kalau kita pakai tayar tegak, kalau kita incline ni tengah-tengah, bila kita bagi angle ke kanan, so tayar tu akan sengit, jadi dia makan tepi, jadi tak ada traction untuk kita kawal keadaan kita nak masuk angle, nak buka angle, nak masuk lining dalam, lining luar. Itu penting dia control incline. Untuk belakang pula, kebiasaan kita tengok horsepower. Kalau katakan kereta kita terlebih sangat horsepower, kita nakkan grip, kita tolak incline ni ke tengah, bagi tayar tu flat, maknanya traction dia lebih lah, kena rata bunga tayar tu. Dan incline belakang ni juga sebenarnya yang membawakan kereta kita nak lebih sliding, lebih jauh, ataupun angle lebih buka. Sebab apa? Bila dalam keadaan kepak, dia push untuk angle, push untuk tayar depan yang dah bagi direction ke kanan. Jadi yang tayar belakang ni pun bagi impact yang sama, direction ke depan, dia tolak ke depan, right? So dia akan bagi lagi lebih ruang untuk kita buka long slide drift. Offset kenapa kena offset luar? Sebab kalau kita buat offset ke dalam, tayar menguncup kan, duduk dalam fender. So bila tayar menguncup, body kita tak cukup lebar untuk stabilkan kereta untuk kita push long slide. Maknanya nak dapatkan balancing yang ngam, kereta yang stabil, buka wide. Okay, nak lagi kereta yang horsepower tinggi. Sebab tu kita tengok bila kereta drift yang real ni, kenapa tayar ada orang tersembul-sembul, kena potong mudguard, potong fender semua. Apa tujuan dia? Sebab kita nakkan grip dan kestabilan semasa riding tu. So kalau kata kita kuncupkan, kita punya drifting akan habis cepat. Yang kita panggil drift lock. So bila kita dah drift, dia menguncup masuk ke dalam, cepat sangat masuk, tak sampai pun kat ujung. Tu masalah tu. Okay, steering maximum angle ni memang kena maksimum lah. Kalau kuncup ni kita tak dapat nak pergi jauh. Dan kita gunakan waktu kecemasan. Sekiranya contoh bila kita nak masuk klip depan, kadang-kadang kita salah line dan nak masuk ke dalam, jadi untuk membantu nak keluar balik angle, kita main e-brake kan. So bila kita dalam keadaan laju, kita e-brake, kalau tak sampai, kita buka lagi steering, tolak lagi ke kanan. So dia akan bagi lagi ruang untuk kita menganjakkan kita ke tepi. Okay, gearbox, kita pergi kepada gearbox. Okay, final ratio. Final ratio ni adalah ratio akhir, di mana kalau kita tolak ke kanan sampai 6 tu, maknanya dia macam sprocket lah. Kalau 6 maknanya sprocket besar, paling besar. Kalau makin kuncup ke depan, sprocket makin kecil. Okay? So kat mana kita nak cari the best ratio? Kita tengok track lah. Kita main track panjang dengan horsepower, dia relate semua dengan horsepower. So bila engine terlebih power, kita tak boleh main ratio pendek sebab dia cepat habis, dan kita kena cari gear yang tinggi.
Jadi kita set up kita nak main gear apa. Macam Haji biasa set up gear 3, gear 4 jarang lah guna gear 5. Sebab kita tak nak hilang dia punya balance tu. Kita nak respon dan kita nak long, kuasa yang panjang sikit. Kita tak nak pendek, right? Tak macam drag semua nak ada benda, ada gear yang sama juga. Dia ada gear yang dia nak pakai untuk long, right? Tengok distance. So sekarang Haji pakai gear 3, gear 4. So kenapa yang final ratio dia tolak tak pergi kat 6? Sebab kalau Haji tolak pergi kat 6, gear 3 memang kita akan rasa respon yang cepat, tapi gear tu akan mati cepat, right? Sebab tu Haji kurangkan final ratio dia ke 4.7, right? Biasanya kalau dalam betul-betul punya kereta yang kita main, ratio boleh pergi sampai 7. Okay, 4.7, 4.1, right? Itu yang betul-betul punya kereta lah. 3.9 kiraan gigi ratio tu, dia macam ni lah. Alright, so untuk dapatkan yang balance, Haji kecilkan sikit, Haji kecilkan sikit final ratio sebab nak ambil lajak, nak yang panjang. Dan untuk kepada gear 3, Haji ambil ratio 1.3 dan gear 4 1.01 ataupun 1.02 pun boleh, dalam range tu lah. Kita cari kesedapan dia tu. Sebab apa? Bila kita tolak ratio 1.01 ni jadi kurang lagi, contoh jadi 0.80, masalah dia kereta kita akan kurang respon dan dia punya power datang lambat. Bila dah hujung baru power masuk. Jadi sekarang kita nak cari balance tu. Respon ada, power ada, cukup untuk track, right? Ini kiraan dia lah, right? Nanti kita tengok. Dan COG ni asal dia memang kita tengok kereta. Kalau dia lebih daripada paras ke atas, maknanya dia more ke belah-belah atas lah. Okay, kalau dia asal dia kita duduk sini, so kita kena main bawah. So yang ni bila kita reset dia memang belah atas, so kita tarik je lah untuk dapatkan grip traction lagi, bagi dia kekal keadaan kereta tu tak melilau-lilau kan. Dia bagi satu impact traction gravity. Okey, kita test. Alright. Kita masuk track sadai. Okey, macam biasa view dalam keadaan macam ni, kalau dapat buat high graphic lagi bagus. Dan kita akan tukar drift mode. Okey, so kita akan biasa start yang ketiga. Nampak? Bila kereta dah balance, power balance, kita boleh main throttle play. Nampak? Dengan cantik lah. Kita nak main layan pun dia stabil je. Nampak? Okay, macam semalam kita dah belajar tips, di mana kita belajar step by step. Kita bermula dengan entry. Kebanyakan orang tanya kereta saya melilau. Okay, melilau sebab apa? Korang main tekan main full je, setup tak ngam. Dia mana melilau lah. Tengok kalau setup ngam, tekan full pun tak ada masalah, right? Sekiranya kereta anda kurang dapat setup untuk traction, cara untuk anda launching kereta, jangan tekan macam tu. Ni kereta ni dah sedap, setup sedap, main tekan je kan. So kalau ada masalah, mula-mula pastikan kereta anda lurus, terus je straight, jangan sengit-sengit. So arrow jangan tekan 1, 2, 3, brake. Nampak? So screen ni lag lah.
Okey, launching kereta kena tegak, jangan melilau. Kalau melilau kita lost power. Okey, sekali lagi. Ini kita tunjukkan step yang pertama, e-braking, di mana kat mana kita nak kenal pasti zone, kenal pasti kat mana kita nak marking untuk e-brake. Okay. Macam Haji tong 1, nampak? Lepas je tong 1 ni tong 1, ni tong 2, zone e-brake ni, zone entry. Kebiasaannya Haji akan marking lepas je zone ni, dah tak nampak tong ni, dah mula e-brake. So kita akan hanyut dalam position macam ni. So bila kita dah hanyut, itu step dia, laju, tap arrow mana kita direction nak masuk, tap arrow, e-brake. Okay, di mana kita nak tengok nak masuk lining untuk zone. Okay, kita tengok. Apa ni? Nampak? Bila kita nak sambung tu, dia dah nak masuk zone. Tekalkan step tu. Sekiranya kereta anda terlalu laju, jangan brake lewat. Kalau brake lewat memang sadai lah. Awalkan sikit. Okay, contoh macam ni. Macam tadi lepas, tong tu lepas kan daripada skrin kan. So ni kita try sebelum, nampak? Kan cun-cun tu, bila throttle kan dah sampai zone, dah boleh jumpa zone 2, nampak? Itu zone 2, bagi body sikit, dapat zone 3 dan habis. Sebab tu Haji cakap kunci track ni pada entry dia. Right. Dapat entry, dapat zone 1, dapat zone 1, dapat semua. Okay. Maknanya tak sampai, kita kena adjust lewat sikit. Ni proses mencari lining. Jangan fikir zone dulu, kita cari lining kita dulu. Alright, tak ngam. Okay, kita cari lagi. Kita cari sampai kita dapat lining. Buat je step. Entah. Nampak? Dah dapat. Sampai. Dan switching pun dah nak masuk. Sebab kita dah braking. Okay, track ni memang kena pakai momentum lah. So kena speed tak boleh nak brake lama-lama. Kalau brake lama-lama, power habis, kita tak sampai. Sekali lagi, ni proses kita nak cari lining daripada entry ke zone 1. Yang lain tu abaikan. Ini basic yang korang kena ada. Nampak dah nak sampai di zone 1. Ini kalau tarik memang lepas. Kalau switching tarik pun lepas. Zone 3 nampak. Siap touching lagi, lepas. Nampak, tak ada masalah. Tu throttle play. Okay, sekejap lagi Haji akan highlight kan macam mana throttle play, apa maksud throttle play. Kita tengok body kereta. Dapat zone, touching, memang lepas zone 2, lepas ngam-ngam, nampak? Ngam-ngam lepas. So kita akan macam ni dan switching. Dapat zone 3 nanti. Yang ni sebab tak laju, dah tak ada momentum dah. Kalau laju dapat. Braking, masuk lining, nampak zone, tekan throttle. Throttle play, dapat zone. Nampak, hampir tak apa. Kita masih mencari lagi. Nampak, dapat tak? Dapat zone 3.
Okey, ini maknanya kita sedang nak menguasai track. Okey, kereta standard stop masih lagi nak menguasai track. Dapat. Ni throttle play. Adjustment throttle play. Okey, throttle play dulu. Main throttle play. Tengok body. Nak tegak, tekan. So, saya nak body tu biar dalam keadaan kekal 45 darjah dalam keadaan drifting. Dalam keadaan body macam ni, maintain dengan throttle play, maintain. Nampak? Okey, tak apa, kita cari lagi line sampai kita dapat line perfect yang macam ini. So, tak kisah starting mana-mana pun boleh sebenarnya, yang penting entry tu. Nak duduk ujung ke, nak duduk tepi sini ke, itu terpulang. Nampak marking dah dapat, zone, hampir zone. Okey, sikit lagi. Okey, lining dah masuk, throttle, kawal, throttle, switching, throttle off, throttle. Nampak? Siap sentuh divider. Macam saya cakap bonus macam tu lah. Sentuh bukan terlibas terus hancur. Dia sentuh, dia masih lagi boleh dalam keadaan posisi drifting, baru dapat bonus. Contoh depan, switching. Kalau jauh, adjustment, tarik. Bila agak-agak jauh ni, masa tu saya cakap, masa switching ni kita dah nampak dah mana kita nak masuk. Boleh adjust dengan kita e-brake kalau tak cukup. Kalau terlebih, kita off je lah throttle, masuk dalam. Kalau tak cukup, cari balik lining tadi. Ni dah terlebih, sebab kita bukan dalam keadaan yang tenang. Tong ni kacau lah. Okey, drifting ni kena tenang. Kita boleh berfikir. Ni sebab aku bangun tidur, dia lambat sikit lah. Okey, nampak? Dapat terus. Keadaan body macam tu, body kereta. Okey, apa yang maksud dia under? Maksud under adalah begini. Under ataupun straighten. Contoh biasanya berlaku dekat zone sini. Ni straighten. Dia kejar zone nak masuk untuk sliding. Okey, keadaan under kita contoh. Macam ni. Tu. Under. Steering dah tunjuk arah tapi tak nak libas. Okey. Saya rasa semua faham kot. Kita buat trik sikit. Dia orang cakap untuk lining dia ni boleh masuk. Okey, kita bagi guide sikit.
Yang ni kita letak sini. Okey lah. Jom kita test apa yang masuk, dan kita boleh cari mana lain yang kita nak masuk dengan teknik ni. Boleh lagi rapat. Okey. Okey kan. Okey, itu saja tutorial untuk hari ni ataupun tips ni. Okay, kita layan track sampai habis. Mustang GT standard. Nampak Korea. Tengok je tayar depan dengan buntut belakang. Tayar depan tu counter direction, buntut belakang masih lagi dalam keadaan ke tepi. Tu drifting. Bukan sikit, bukan ganjak, tak agak-agak, tak smooth. Macam ni tak smooth. Kalau kita tak bohong, kita nak smooth. Kita nak drift tu kemas, cantik je. Baru pro. Ni tak agak-agak, kecek, kejap tegak, kejap sengit, kejap tegak, kejap sengit. Nampak macam ni. Walaupun adjustment, tapi kereta tu masih dalam keadaan mengira, tak ada tegak pun. Walaupun ada correction, kereta tu masih ada ke kiri, buntut dia tak melebihi daripada tengah. Bukan macam ni. Contoh yang Haji cakap banyak correction tu macam ni. Macam ni. Okay, entry. Tak mau. Macam ni tak mau. Ni tak mau. Ini banyak tolak. 1, 5, 10, 15, 20. Okay, tu tak mau. Dia biar correction dalam keadaan drifting, tapi correction nampak sikit je buntut dia. Walaupun main throttle kan, nak cari angle, steering pun bergerak, tapi position body tu macam tu. Walaupun adjustment, tapi body nampak dia masih lagi ke kanan. Tak mau macam ni, tengok. Goyang-goyang ni. Tak mau. Macam ni tak boleh. 5, 10, 15, 20.
25 poin kena tolak, mampus. Okey, selamat mencuba.